di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin yusbihul abdu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa, atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun yang manusia itu hidup padanya melainkan Allah Subhanahu wa taala hantar dua malaikat turun pada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak ada satu hari pun yang Allah tak hantar dua malaikat mai ke kita, melainkan malaikat itu berkata kepada kita, yang satunya kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, bagi gantilah kepada orang yang memberi nafkah dengan duit dia. Tiap-tiap hari Tuhan bagi kat kita dua malaikat turun mai. Hak satu malaikat dia kata, ya Allah, bagi ganti pada dia ni kerana dia belanja duit dia pada jalan Allah. Sekupang dia belanja pada jalan Allah, malaikat minta Allah ganti lebih pada sekupang pada dia. RM1 dia belanja pada jalan Allah, malaikat minta Allah ganti lebih pada RM1 pada dia. Wa yaqulul akhar, dan malaikat satu lagi pula kata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, biar habis ataupun biar rosak harta orang ni, yakni orang yang kedekut, yang tidak mau belanja harta pada jalan Allah. Hari-hari kita akan terima dua malaikat. Satu malaikat dia akan doa kita kalau sekiranya kita pada hari itu ada belanja sikit duit untuk jalan Allah. Malaikat ni minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi ganti kepada kita dengan ganti yang lebih baik daripada hak kita bagi. Dan satu malaikat lagi pula dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya harta kita yang ada ni habis. Kalau tak habis pun biar rosak. Kerana orang ini tidak belanja sikit pun duit dia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabah wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, satu dinar duit yang kamu belanja pada jalan Allah, dengan satu dinar duit yang kamu belanja untuk memerdekakan hamba, dengan satu dinar duit yang kamu belanja untuk memberi sedekah kepada orang miskin, dengan satu dinar duit yang kamu guna untuk belanja keluarga kamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang kamu belanjakan untuk ahli keluarga kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam walaupun dia bercakap soal perang, Islam walaupun dia bercakap tentang soal nafkah, tentang soal belanja pada jalan Allah, walaupun Islam bercakap tentang soal jihad, walaupun Islam bercakap tentang soal yang besar-besar, tapi Islam tidak pernah suruh kita lupa hak terdekat dengan kita. Kita bercakap soal jihad, kita bercakap tentang soal-soal yang besar-besar, tidak sepatutnya kita lupa tentang tanggungjawab kita pada keluarga. Maka dengan kerana itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, qu anfusakum wa ahlikum nar, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tidak ada guna kita bercakap soal besar-besar kalau sekiranya keluarga sendiri kita abaikan. Tidak guna kita bercakap soal yang besar-besar kalau sekiranya anak isteri ada satu bumbung rumah dengan kita pun kita tak peduli ke mereka. Maka dengan kerana itu datang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsar al-ansar bil Madinati malan min nakhl, wa kana ahabbu amwalihi ilayhi Bayruha, wa kanat mustaqbilat al-masjid, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha
wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Qala Anas, falamma nazalat hadhihi al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna Allah ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Wa innaha sadaqatun lillah. Arju birraha wa dhukhraha indallah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bah dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talhah, af'alu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammi. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Anas bin Malik menceritakan, dia kata di Madinah pada masa itu ada satu orang sahabat Nabi, dia ni kaya raya. Nama dia Abu Talhah. Abu Talhah ini satu orang sahabat Ansar. Dia memang orang asal Madinah. Dia ni harta banyak, terutamanya harta dalam bentuk kebun korma. Dia orang kaya, dia terkenal kaya kerana ada banyak kebun korma. Dan dalam banyak-banyak kebun korma ni, wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha. Di antara banyak-banyak kebun korma ni, dia paling sayang kebun korma yang dia namakan bayruha. Saya baca dah hadis ni di surau ni. Ulang lagi sekali. Abu Talhah ni orang kaya, dia ni orang Madinah. Dia ni terkenal kaya kerana banyak kebun korma. Dalam banyak-banyak kebun korma dia ni, yang paling dia sayang ialah kebun korma yang bernama Bayruha. Dan kebun korma Bayruha ini wakanat mustaqbilatal masjid. Duk betul-betul depan Masjid Nabawi, depan Masjid Madinah. Dekat tempat masjid, dekat tempat mahkamah syariah di Madinah lah ni. Kalau kita pergi semayang Masjid Madinah, hala kiblat Masjid Madinah tu, depan tu ada bangunan mahkamah syariah Saudi. Di situ dulu terletaknya kebun korma kepunyaan Abu Talhah yang dia namakan Bayruha. Dia kata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashribu min ma'in fiha tayyib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup gemar dengan Bayruha ini. Nabi ni habis semaya pi kebun tu. Nabi suka masuk dalam kebun kepunyaan Abu Talhah ini. Nabi suka anak-anak sungai yang ada dalam kebun tu, Nabi minum air anak sungai tu. Nabi suka dengan kebun korma Abu Talhah ini. Kata Anas bin Malik, bila Allah buat turun ayat Quran yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun satu ayat, Tuhan kata, kamu tak boleh mencapai kebaikan melainkan kamu sanggup belanjakan benda kamu paling sayang. Tuhan buat turun ayat tu. Tuhan kata kamu buat baik banyak mana pun, masih tak boleh anggap itu sebagai kebaikan yang paling baik. Melainkan sekiranya benda hak kamu paling sayang tu kamu sanggup bagi ke orang. Hak tu baru dipanggil kebaikan. Kalau takat duk bagi RM5, RM10 tak baik lagi. Tapi kalau hak benda kamu paling sayang tu kamu boleh bagi kerana Allah, kamu memang baik. Tuhan kata macam tu. Qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah dia dengar ayat ni, bangkit berdiri depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talhah kata, ya Rasulullah, Allah dah kata dah, Quran baru turun. Dalam Quran Tuhan kata kamu tak dianggap baik sehinggalah kamu sanggup bagi benda hak kamu paling sayang. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Dia kata, dan sesungguhnya hak aku paling sayang itulah kebun Bayruha. Hak tu aku paling sayang. Pasal apa? Pasal kebun tu buah dia bagus, buah dia semua elok-elok. Kebun ni pula Nabi suka. Maka aku suka kebun tu. Itulah harta yang aku paling sayang. Wa innaha sadaqatun lillah. Dan dia kata, ya Rasulullah, aku bagi kebun tu kerana Allah. Oh tuan-tuan, ni yang kata sahabat Nabi. Mereka ni bukan melawak. Dengan agama ni mereka tak melawak. Dengan sepotong ayat
dia boleh bangkit ambil tindakan macam tu. Dengan sepotong ayat kata, kamu tak dianggap baik selagi mana kamu tak sanggup bagi benda hak kamu paling sayang. Dengan sepotong ayat tu, dia bangkit depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Quran dah turun. Allah dah kata dah dalam ayat tadi, satu orang manusia tidak dianggap buat baik sehinggalah dia boleh bagi benda hak dia paling sayang. Aku dalam banyak-banyak harta aku, inilah satu benda yang aku paling sayang, kebun korma ni. Oleh kerana tu, wa innaha sadaqatun lillah. Oleh itu, dia kata kebun tu aku sedekahkan kerana Allah. Kata dia, arju birraha wa zukhraha indallah. Aku bagi ni, aku tak harap lain, melainkan aku harap kebajikan Allah bagi dekat aku, dan aku mengharapkan apa hak aku bagi ni menjadi satu simpanan pahala aku di sisi Allah. Tu aja. Aku tak harap orang puji aku tak harap jenis-jenis keduniaan ni. Aku bagi ni kerana satu, ayat Quran turun suruh buat macam tu. Yang kedua, aku bagi ni kerana aku harap mudah-mudahan kebaikan yang aku buat ni Allah balas dengan kebaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi simpanan aku di sisi Allah. Kata dia, fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Dia kata, ambillah ya Rasulullah, buatlah macam mana yang Allah suruh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata, bah zalika malun rabih, zalika malun rabih. Nabi kata dekat dia, wahai Abu Talha, benda hak kamu bagi ni, benda ni adalah benda yang membawa untung yang cukup banyak. Benda hak hang bagi ni benda yang cukup berharga, benda yang kalau hang tak bagi, hang boleh buat untung banyak dengan benda tu. Kalau kita ni dusun derian lah. Dusun derian hak buah paling baik ni. Hak ni dia bagi. Nabi kata, ya Abu Talha, ni benda hak kamu bagi ni, kalau kamu tak bagi, kamu ambil untung daripada benda ni, kamu untung sakat. Nabi kata. Wa qad sami'tu ma qulta. Nabi kata, aku dengar apa yang kamu kata tadi. Alasan kamu bagi kebun ni, aku dengar, aku faham apa yang kamu maksudkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Nabi kata, tapi aku berpendapat lebih baik kamu tak usah bagi kebun ini untuk infak pada jalan Allah. Nabi kata. Sebaliknya, kalau nak bagi juga, kamu bagi kebun ni kepada kaum keluarga kamu. Nabi kata. Daripada kamu bagi pada jalan Allah dan kamu biar kaum keluarga kamu hidup miskin melarat, lebih baiklah kamu bagi harta ni kepada adik-beradik kamu. Jangan biar mereka miskin melarat. Faqala Abu Talha bila dah Nabi kata macam tu, dia kata, af'alu ya Rasulullah. Kalau itu yang kamu suruh, aku buat macam yang kamu suruh. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi. Serentak dengan tu, dia terus pergi panggil adik-beradik dia bahagi-bahagikan kebun tu dekat adik-beradik dia. Maknanya apa? Maknanya tak dapat ke dia juga. Dia bagi ke orang juga. Semata-mata kerana hati dia terangsang dengan ayat Allah yang diturunkan sebentar tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita semai dalam diri kita sifat itu. Bukan suruh bagi semua harta kita untuk agama Allah. Bukan. Tetapi belajarlah. Tak banyak sikit. Ringankan tangan bagi untuk tujuan agama Allah. Bubuhlah sekupang, 2 kupang, 5 kupang, RM1 bubuk. Kerana hak kita bubuk tu, malaikat kata kepada Allah, ya Allah, bagi ganti duit hadiah bubuk ni dengan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah.